Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Kalau seseorang tu baru menziarahi mayat ataupun dekat dengan mayat atau terkena air memandikan mayat, seseorang itu tidak semestinya tetapi mempunyai potensi untuk terkena badi mayat. Bermaksud ada benda yang mengikut mereka pulang dan mengganggu mereka. Hari ini kita akan melihat kisah-kisah orang yang terkena badi mayat, daripada kisah seorang bayi yang nampak tua sehinggalah kisah orang yang menghantar sihir dengan menggunakan badi mayat. Kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini. Kisah bayi yang terkena badi mayat. Kisah ini dikongsikan oleh seorang ibu tentang peristiwa yang menimpa bayinya yang baru berusia 7 bulan. Ada satu ketika, bayi penulis bagaikan berubah sikap 360 darjah. Dia tidak menunjukkan sebarang emosi, tidak menangis, tidak ketawa, yang lebih parah lagi, tidak boleh tidur, tidak mahu makan dan tidak bermaya. Apa yang penulis dan suaminya mampu lakukan ialah menunaikan solat hajat dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaikan doa mereka dijawab bila rumah mereka dikunjungi oleh seorang lelaki tua yang memperkenalkan diri dia sebagai Cik Man. Menurut Cik Man, hati dia tergerak untuk datang ke rumah mereka dan menjenguk bayi yang ada di situ. Walaupun mereka tidak mengenali Cik Man, mereka sekeluarga membenarkan Cik Man melihat bayinya yang sedang berada di buaian. Sebaik sahaja Cik Man melihat wajah bayi tadi, dia mengangkat kepalanya dan melihat satu persatu ahli keluarga yang ada di rumah sambil dia berkata, "Di dalam buaian ni bukan anak kamu. Apa yang saya nampak ialah wajah wanita tua yang hampir kecut. Bayi kamu ni terkena badi mayat seorang wanita tua. Bukan satu tapi 7 yang menghuni sendi-sendi bayi kamu." Luluh perasaan penulis dan keluarga mendengar apa yang disampaikan oleh Cik Man. Menurut Cik Man lagi, untuk menghalau jin-jin ini, penulis harus memandikan bayi dengan air lebihan, mandian jenazah lelaki yang masih lagi elok. Maka dengan itu, kesana sinilah penulis dan suami mencari kalau ada yang baru meninggal dunia. Sehinggalah mereka terdesak dan pergi ke hospital. Mereka meminta izin keluarga si mati untuk mengambil air lebihan mandian untuk dibawa pulang ke rumah. Semasa memandikan bayi, Cik Man ada berpesan sediakan pulut kuning dan di setiap curahan baca beberapa potong doa. Ketika memandikan bayi mereka terasa desupan angin yang keluar dari dalam rumah. Pada masa yang sama, pulut kuning tadi berulat hitam. Mereka segera membuang pulut tadi ke longkang. Bayi mereka pun mengeluarkan tangisan menandakan dia sudah kembali normal. Rupa-rupanya, tidak beberapa lama yang lalu, bapa saudara penulis mengunjungi rumah mereka setelah menziarahi jenazah yang meninggal akibat kemalangan. Dia datang ke rumah dan menjenguk bayi penulis. Pada waktu inilah badi yang mengikut bapa saudara penulis berpindah kepada bayi mereka. Apa yang lebih pelik, penulis mahu mengunjungi rumah Cik Man, tapi bila sampai ke alamat yang diberikan, apa yang mereka lihat hanyalah tapak rumah lama yang kosong dan berusang. Bila ditanya dengan penduduk sekitar, mereka menjawab yang rumah itu sebenarnya sudah lama kosong. Itulah misteri yang dialami oleh penulis dan bayinya. Kisah seterusnya ialah terkena badi mayat komunis. Kisah ini memberikan gambaran tentang perjuangan dan pengorbanan tentera diraja negara yang tidak selalu didendangkan. Dikongsikan oleh seorang pegawai Warren II dikenali sebagai Tengku Hamzah Engku Husin yang berkhidmat di dalam regimen askar Melayu Diraja. Dia berkongsi pengalamannya bertempur dengan tentera komunis di sempadan Malaysia Thailand di Perak pada tahun 1974 dahulu. Mereka diarahkan untuk melancarkan satu serangan hendap terhadap tentera komunis di Bukit Bulu. Serangan itu menyaksikan kemenangan berpihak kepada tentera negara kita, sementara 3 orang komunis terkorban. Mayat-mayat tentera komunis ini pula harus dibawa keluar dari hutan dan diserahkan kepada pihak polis Diraja Malaysia. Macam mana? Bukan dengan kenderaan, tetapi dengan memikul di bahu merentasi Bukit Bukau. Maka bergilir-gilirlah mereka memikul mayat tentera komunis. Perut mayat-mayat ini pula terburai dengan darah yang mengalir keluar dari mayat, membasahi uniform yang dipakai. Begitu juga dengan bau hanyir mayat yang menusuk ke hidung. Setelah 2 jam memikul, akhirnya mereka tiba ke jalan utama. Mereka diambil oleh kenderaan tentera dan dibawa pulang. Menyangka yang tiada apa yang terjadi, bila sampai ke rumah, Tengku Hamzah
terkena gangguan mistik selama 2 minggu yang menyebabkan dia lenguh satu badan dan sering terbayang mayat komunis yang dipikulnya. Dia meminta bantuan seorang pakar perubatan Islam dan mujurlah badi tersebut dapat dibuang. Kisah seterusnya ialah mayat ikut balik rumah. Kisah ini dikongsikan oleh seorang ustaz yang dikenali sebagai Hazwan Sukur. Dikongsikan di akaun TikTok @hazwansukur2. Saya ternampak jenazah yang saya uruskan tadi dekat hospital. Jenazah yang saya kafankan tadi tu terbaring dekat tengah-tengah ruang tamu saya. Masya Allah, masa tu rasa lutut segala-galanya lah, mulut jadi kaku, lutut jadi lembek, saya jadi berlutut. Memang hampir-hampir nak pingsan. Dan Allahu Akbar. Menurutnya, dia memang sudah biasa untuk memandikan jenazah. Dari jenazah yang meninggal disebabkan COVID sehinggalah kemalangan. Ada satu ketika dia dipanggil ke sebuah hospital untuk menguruskan jenazah yang meninggal disebabkan bunuh diri. Semuanya berjalan seperti biasa dari proses memandikan sehinggalah mengkafankan. Tidak sehingga sekitar senja, bila tiba masa solat jenazah, timbul rasa tidak sedap hati. Hazwan mula merasa seram sejuk. Walaupun begitu, dia tetap meneruskan tugas dia seperti biasa dan bila semuanya sudah selesai, dia pun pulang ke rumah. Rupa-rupanya, ada sesuatu yang menunggu Hazwan pulang ke rumah. Di rumah, Hazwan duduk berdua dengan ayahnya. Sekitar waktu itu, ayah Hazwan tiada di rumah sebab keluar bekerja. Sejurus selepas membuka pintu dan melangkah masuk di sebalik kegelapan, dia perasan ada sesuatu yang berada di ruang tamu. Tangannya segera mencapai suis dan membuka lampu dan matanya tertumpu kepada sekujur mayat yang terbaring di tengah-tengah ruang tamu. Itu ialah jenazah yang diuruskannya semasa berada di hospital tadi. Sekarang mengikut dia pulang ke rumah. Alangkah terkejutnya Hazwan membuatkan mulutnya kaku dan tubuh badannya lemah longlai. Walaupun merasa terkejut, Hazwan menguatkan diri untuk beristighfar dan melaungkan azan sekuat-kuatnya sebelum jenazah tadi hilang. Menurut Hazwan lagi, walaupun menerima cabaran seperti ini, semangat dia untuk menunaikan amanah yang diberikan dengan memandikan mayat tidak akan luntur. Pada mereka yang mahu mendengar perkongsian dari Ustaz Hazwan, bolehlah follow di Hazwan Sukur 2. Akibat dengki menghantar badi mayat. Kisah ini berlaku tahun 2013 dahulu. Dikongsikan di Twitter oleh pengguna @RubyRosli. Untuk menjana pendapatan, Ibu Ruby membuka gerai kecil dan menjual nasi minyak di depan sekolah. Nasi minyak yang dijual mendapat sambutan dan setiap hari jualan mereka akan habis. Dengan itu, untuk tahun-tahun seterusnya, sudah menjadi rutin untuk Ibu Ruby berniaga menjual nasi minyak. Tidak sehingga ada satu ketika, mereka perasan yang pelanggan semakin berkurangan. Pada waktu ini, mereka menyangka yang jualan mereka tidak lagi laku. Tapi apa yang menghairankan, rakan-rakan Ruby di sekolah sering bertanya, kenapa ibu dia tidak lagi membuka gerai? Ruby merasa pelik sebab tiada yang nampak Ibu Ruby di situ pada setiap hari. Sehinggalah ada satu ketika, Ibu Ruby menemui satu kunci mangga di dalam satu bekas. Di sinilah mereka mula mengesyaki ada sesuatu yang dihantar ke gerai mereka. Bukan itu sahaja, ada juga yang melihat bayangan harimau di belakang gerai, sementara yang lain tidak melihat langsung gerai Ibu Ruby. Gangguan-gangguan ini kerap kali berlaku sehinggalah Ibu Ruby memutuskan untuk berpindah tempat berniaga. Bagaikan pintu rezeki terbuka luas. Di kawasan baru ini, perniagaan Ibu Ruby semakin laku. Pelanggan semakin ramai dan keuntungan semakin banyak. Tapi sudah menjadi lumrah sesetengah orang ada yang mempunyai hasad dengki dengan kejayaan orang lain. Sekali lagi, gerai Ibu Ruby di tempat yang baru ni pun turut diganggu. Pelanggan semakin berkurangan sehinggalah mereka memutuskan untuk mendapatkan bantuan pakar. Bila pakar datang berkunjung ke gerai mereka, alangkah terkejutnya Ibu Ruby bila dia diberitahu gerai mereka kerap kali disiram oleh air mayat. Malah ada jenazah perempuan yang berbaring di atas meja, tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Gangguan ini bukan sahaja di gerai, di rumah pun seluruh ahli keluarga diganggu. Ada ketika adik Ruby terlihat wanita berbaju putih yang mempunyai kesan tanah berlegar-legar di sekitar rumah. Mereka juga sering terdengar suara perempuan mengilai. Ibu Ruby pula mengalami sakit misteri seperti gatal badan, begitu juga dengan ayah Ruby.
Gangguan-gangguan inilah yang menyebabkan Ibu Ruby berhenti berniaga akibat sikap sesetengah manusia yang dengki menutup pintu rezeki orang lain. Menurut Ruby lagi, mereka sekeluarga pasrah dan biarlah orang lain yang membuat mereka, bukan mereka yang membuat orang lain. Itulah kisah terakhir kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Tiada siapa yang dapat mengesahkan kisah-kisah ini. Kita jangan terlalu taksub dan anggap sahaja sebagai satu hiburan. Akan lebih banyak lagi perkongsian menarik seperti ini dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa pada episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go menarik setiap hari.